Berikutan pengisytiharan Perairan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia ZEE pada 20 September 1979 serta pewartaan Peta Baru Malaysia pada 21 Disember 1979, Kabinet telah mengarahkan agar kajian dilakukan untuk mendirikan tugu dan penempatan di beberapa buah terumbu batu karang yang berada dalam lingkungan ZEE Malaysia bagi mengukuhkan tuntutan Malaysia di perairan Spratly. Selepas kehilangan terumbu Laksmana, terumbu Perahu dan terumbu Semarang Barat kecil yang kini diduduki oleh Filipina dan Vietnam. Namun begitu, kita berjaya mendapatkan terumbu lain iaitu terumbu layang-layang, terumbu ubi, terumbu siput, terumbu Mantanani, terumbu peninjau. Tuntutan kerajaan terhadap terumbu layang-layang di perairan Kepulauan Spratly ketika itu merupakan percaturan terpenting negara pada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mula menduduki jawatan Perdana Menteri pada tahun 1981. Di dalam biografi A Doctor in the House, The Memoirs of Tun Dr. Mahathir Mohamad, halaman 344 pada tahun 1983, beliau telah bermalam di Humble Heart kali pertama dan beliau telah membuat keputusan untuk menjadikan terumbu layang-layang sebuah pulau peranginan dan seterusnya meluaskan kuasa serta ZEE di Kepulauan Spratly ini. Setelah meletusnya konflik ketenteraan antara China dan Vietnam pada Januari 1974, di gugusan Paracel, China secara terang-terangan menuntut keseluruhan Laut China Selatan sebagai perairan yang berada di bawah takluk dan penguasaannya. Vietnam pula bertegas mempertahankan gugusan Paracel dengan alasan gugusan tersebut telah berkurun-kurun di bawah kedaulatannya. Konflik ini secara langsung telah membuka mata negara lain yang bersempadanan Laut China Selatan untuk membuat tuntutan dan penempatan di terumbu berkenaan termasuklah Malaysia. Laut China Selatan merupakan laluan perhubungan antara Lautan Pasifik di timur dan Lautan Hindi di barat. Keindahan dasar lautnya yang diiktiraf antara 10 yang tercantik di dunia juga antara faktor perairan ini menjadi rebutan. Ini jelas dengan penempatan yang dibuat oleh Filipina di terumbu Laksmana yang terletak hanya 26 batu nautika, timur laut terumbu peninjau dan penempatan Vietnam di terumbu Perahu yang terletak hanya 35 batu nautika, barat laut terumbu Mantanani. Terumbu lain yang berdekatan ialah pulau kecil Amboina dan terumbu Cornwallis yang diduduki oleh Vietnam. Melalui keputusan dan arahan Kabinet, kajian terperinci telah dilakukan oleh Regimen Jurutera Tentera Darat yang mendapati sebahagian sahaja terumbu berada dalam kawasan ZEE yang sesuai untuk didirikan tugu sebagai penanda dan penempatan. Antaranya ialah terumbu layang-layang Stesen 5 TLDM yang kini lebih dikenali sebagai Pulau Layang-Layang. Terumbu layang-layang terletak kira-kira 156 batu nautika barat laut Kota Kinabalu. Ketika awal pendudukan masih tidak terdapat sebarang infrastruktur di sana kecuali tugu yang siap dibina pada 21 Jun 1980 oleh nombor 1 Skuadron, nombor 2 Skuadron dan nombor 8 Skuadron, 91 Regimen Bina dan nombor 92 Skuadron, Regimen Askar Melayu Diraja RAMD bersama pegawai dan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM, serta bantuan logistik dari kapal KD Seribangi dan Skuadron kelima, TUDM Labuan Pesawat Nuri M2333. Pada Mei 1983, kumpulan pertama seramai 11 orang anggota Paskal mendarat melalui KD Mutiara serta menduduki terumbu layang-layang secara tetap. Modul ini digelar Wisma Kaki Langit, memandangkan kedudukannya di tengah-tengah lautan luas bagai tak bertepi. Selanjutnya, terumbu ini telah ditambak secara berperingkat-peringkat dan Stesen 5 yang telah dirasmikan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Berikut adalah catatan anggota tentera yang terlibat dalam operasi berkenaan. Pada awal 80-an dahulu, belum ada pulau layang-layang, yang ada hanyalah terumbu. Menteri Pertahanan Malaysia pada ketika itu kemudian mengarahkan Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menguasai kawasan tersebut. Maka Angkatan Tentera Malaysia menghantar personel dari Regimen Gerak Khas RGK untuk menduduki terumbu yang besarnya hanya sekangkang kera.
Ketika itu pasukan khas laut Pascal belum lagi campur tangan di kawasan tersebut. Kumpulan pertama seramai 11 anggota mendarat dan menduduki terumbu layang-layang secara tetap pada awal Mei 1983 dari Kedi Mutiara dan tidak terdapat sebarang infrastruktur di sana. Ponco digunakan sebagai kemah untuk tempat tinggal. Ketika air pasang, kawasan kering yang terdapat di terumbu layang-layang berukuran lebih kurang 40 kaki panjang dan 5 ke 10 kaki lebar. Jadi kemah perlu didirikan di atas kawasan kering ini. Sering terjadi apabila cuaca buruk, air laut akan masuk ke dalam kemah semasa anggota sedang tidur dan membasahi pakaian dan peralatan yang ada di dalam kemah. Kerana kepenatan, ada juga anggota Pascal yang terus tidur walaupun pakaian mereka telah basah. Makanan yang dibawa oleh pack ration dan air tawar dibawa dalam jerrycan. Kerana kesulitan bekal ulang, air tawar hanya digunakan untuk minum dan memasak. Untuk mandi dan mencuci, air laut digunakan sepenuhnya. Hujan yang turun merupakan satu nikmat di mana akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota untuk mandi dan sebagainya. Memancing merupakan hobi untuk anggota yang tidak bertugas bagi mendapatkan ransom segar. Disebabkan ketiadaan infrastruktur, anggota melakukan tugas pemerhati observation post di atas batu karang yang berada di sekitar kawasan kemah, baik pada siang ataupun malam hari. Semasa air pasang, anggota perlu mengharungi air laut untuk merapat ke tempat tugas di atas batu-batu karang tersebut. Ada kalanya mereka terpaksa mengharungi air laut hingga ke paras dada di dalam gelap untuk ke tempat tugas di atas batu. Di siang hari, anggota terdedah kepada panas terik matahari dan pada malam hari mereka terdedah kepada tiupan angin kencang Laut Cina Selatan tanpa sebarang perlindungan. Pada musim monsun pula mereka dibasahi hujan yang mencurah-curah tanpa henti, baik siang ataupun malam hari. Dan setelah bertugas di terumbu layang-layang selama 2 minggu atau lebih. Semua anggota Pascal kelihatan lebih mirip kepada Afrikan daripada ASEAN kerana terbakar matahari. Kumpulan ini hanya dibekalkan dengan senjata ringan seperti M16 dan GPMG untuk mempertahankan diri. Alat komunikasi yang dibekalkan adalah radio HF TRA-921 dan PRC-77. Disebabkan keterbatasan bateri, radio hanya dihidupkan 2 kali sehari, iaitu pada jam 8 pagi dan 8 malam untuk menghantar situation report ke markas di Labuan. Dalam proses tersebut, penempatan sementara dari papan dan kayu-kayan dibina oleh gabungan tentera darat, laut dan semua penghantaran dibuat helikopter Nuri TUDM. Amanah negara mereka pikul dengan jujur ketika orang lain tidur dengan selesa. Mereka bertungkus lumus untuk memacakkan kedaulatan negara di tanah yang asing dari tanah yang mereka pernah kenal sebelum ini. Di tanah besar Semenanjung, modul-modul untuk Stesen 5 sedang dibina. Ia merupakan projek yang penuh dengan kerahsiaan kerana itu modul-modul ini dibuat di Semenanjung dan tidak di kawasan terhampir sama ada di Sabah maupun Sarawak. Modul-modul ini kemudian diletakkan di atas sejenis kapal tongkang dan dikamuflaj dengan kayu-kayan serta papan-papan lapis. Pelayaran mereka mengikuti perairan antarabangsa sebenarnya terpaksa melalui kawasan berhampiran wilayah Singapura dan Indonesia. Kapal-kapal perang TLDM mengiringi pelayaran tongkang-tongkang ini yang mengambil masa sekurang-kurangnya 4 minggu untuk sampai. Dan rupa-rupanya ada mata yang memerhati pelayaran tongkang ini. Mereka terdiri dari unit-unit pasukan khas 2 buah negara jiran. Kali pertama komando Singapura mendekati tongkang tersebut dan kapal TLDM yang mengiringi memberikan arahan supaya mereka beredar. Dari menaiki tongkang, senjata yang siap dipasang dengan peluru pun diarahkan. Komando pun berundur. Kali kedua pula komando naik dan berjaya naik tanpa teragak-agak. Peluru machine gun dilepaskan. Habis bertempiaran, komando terjun ke laut. Terbunuh atau cedera tidaklah diketahui. Layaknya sebagai manusia, negara-negara terbabit sudah tentu mahu tahu apa yang dibawa oleh tongkang-tongkang ini, sehingga pelayarannya diiringi oleh kapal perang. Dan akhirnya Stesen 5 berdiri megah. Pulau layang-layang dibina dengan menambak kawasan terumbu karang
Pasir disedut dari dalam lagun dan ditambun di atas terumbu yang terdedah sewaktu air surut. 2 buah tongkang ditarik naik ke atas terumbu sewaktu air pasang paling tinggi, berpandukan masa dalam sebulan. Kemudian ditambat dengan sauh. Bila air surut kering, tongkang dipecahkan ke bahagian bawah supaya air laut boleh masuk. Dan pasir laut mula diisikan ke dalam tongkang menyebabkan ia berat dan tetap kedudukan walaupun waktu air pasang. Kemudiannya seawall dibina, pasir disedut dari lagun dan ditambak lagi sehingga pulau menjadi lebih besar. Kemudiannya bangunan didirikan dan pokok-pokok ditanam. Pokok-pokok yang ditanam adalah dari jenis yang tahan kepada keadaan persekitaran laut dan angin masin. Kerja-kerja penambakan di pulau layang-layang ini telah dijalankan dengan jentera oleh syarikat Sin Matu dari Limbang, Sarawak. Pulau layang-layang kini telah berkali ganda dari saiz asalnya, menempatkan markas tentera pangkalan TLDM, sebuah resort, sebuah landasan terbang yang mampu mendaratkan pesawat Hercules C-130 dan pesawat tempur. Sebelum itu, pada 9 Mac 1999, Perdana Menteri pada ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah bersetuju mewujudkan Ops Petaling bagi mengukuhkan tuntutan negara ke atas terumbu siput dan peninjau. Kawasan perairan yang juga dituntut oleh 5 buah negara, iaitu Brunei, Filipina, China, Taiwan dan Vietnam. Kini pulau layang-layang adalah kubu pertahanan utama kita di Laut Cina Selatan untuk mengawas Laut ZEE. Pengorbanan yang dilakukan oleh perwira-perwira kita yang menduduki dan membangunkan terumbu-terumbu ini perlu dihargai oleh generasi baharu agar pengorbanan mereka ini tidak sia-sia. Terima kasih diucapkan kepada pencetus evolusi terumbu layang-layang Tun Dr. Mahathir Mohamad serta warga Angkatan Tentera Malaysia kerana berjaya menakluk sebuah harta di Laut Cina Selatan yang berharga untuk negara.